Berlaku kisah ini di Singapura dan berlaku kisah ini di salah sebuah estet perumahan di kawasan Wampu. Apa kabar Casey, juga pendengar Ria 897? Nama saya Amirul. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman. Kisah yang menakutkan ini, pengalaman yang cukup menyeramkan, berlaku pada saya. Amirul menceritakan, saya berpisah dengan isteri saya. Bila saya berpisah dengan isteri, rumah yang kami beli dikasih balik ataupun katanya dijual balik kepada orang-orang tertentu. Jadi, kisah bukan tentang arwah isteri. Bila saya dah tak ada rumah, saya kembali tinggal dengan ibu saya di rumah yang pernah saya dibesarkan. Dari kecil, sampailah saya berumah tangga, sampailah saya bercerai dengan isteri, kembali ke rumah yang sama. Rumah ibu saya di kawasan Wampu. Pendengar Ria 897, Amirul mengatakan, hampir lebih kurang 2 minggu lebih saya tinggal di rumah itu setelah mungkin lebih kurang 3 tahun berumah tangga dengan isteri. Pendengar Ria 897, rumah saya di Wampu terletak di tingkat 8. Saya bekerja mengikut shift. Kalau saya masuk petang, akan balik malam. Hampir pukul 12:30 malam, baru sampai dekat kawasan Wampu. Barulah saya akan naik lift pulang ke rumah. Pada hari yang disebutkan, setelah 2 minggu lebih, Casey dan juga pendengar Ria 897, saya naik lift macam biasa, tekan tingkat rumah saya di tingkat 8. Pintu lift terbuka. Kemudian saya keluar. Pintu lift tertutup. Saya pun menghampiri rumah yang pertama. Di tepi lift rumah yang pertama, rumah saya. Itu rumah ibu saya. Entah macam mana pada hari tersebut, pintu rumah tidak tertutup. Saya pun melangkahkan kaki ke dalam rumah. Saya tutup pintu besi, saya tutup pintu kayu. Bila saya pusing ke belakang, ternampak Casey. Ternampak ibu saya sedang berdiri. Jadi saya pun tanya, "Bu, belum tidur lagi?" Ibu diam. Ibu saya memang jenis macam tu, tak suka banyak cakap. Saya pun tanggalkan sepatu. Apabila saya pijak lantai, kaki saya terasa amat sejuk. Pendengar Ria 897, saya tenung dan renung betul-betul. Dalam rumah yang gelap gelita, rupa-rupanya rumah yang saya masuk, rumah kosong, Casey. Saya buka pintu, tengok nombor pintu 07. Aku tinggal tingkat 8. Astaghfirullahaladzim, aku salah masuk rumah. Saya pakai sepatu saya. Saya tulis belakang rumah tu kosong, langsung tak ada perabot. Tutup pintu besi. Saya naik tangga sampai atas. Buka pintu, tercungap-cungap nafas meremang bulu rumah. Malam tu saya tak mandi sebab ketakutan. Saya masuk dalam bilik saya. Saya bukan tidur di atas katil, malah saya tidur di bawah di lantai. Sebab katil saya tepi tingkap. Badan saya rapat sangat dengan tembok, Casey. Pendengar Ria 897, Amirul menceritakan perkara ini. Bertanya pada ibu. "Bu, saya nak tanyalah. Tingkat 7 bawah rumah kita ni ada orang tinggal tak?" "Rumah bawah ni tak ada orang. Dah setahun rumah tu kosong." "Kenapa kau tanya?" Tak ada apa-apa lah, Bu." "Casey, bila petang saya balik kerja, bila kerja malam ataupun kerja pagi balik petang, saya pernah pergi ke rumah tersebut.
Waktu datang tak begitu takut sangat. Cuba buka pintu, tak boleh buka. Pintu dah dikunci, tapi hairan. Siapa yang kunci pintu? Macam mana saya boleh masuk dalam rumah tu? Sampai ke saat ini saya tak tahu. Bagaimana, Casey? Terima kasih, Casey. Selamat tengah malam. Dan tolonglah ketengahkan pengalaman saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Nama saya Zarina dan saya ingin sentuh kisah apabila saya menemani ibu saya menjalani rawatan di salah sebuah pusat dialisis di kawasan Ang Mo Kio. Di sana kami berjumpa 3 kali seminggu. Kami itu saya bermaksud ibu saya dan saya dengan pesakit-pesakit yang lain. Ada yang tua, ada yang muda, tapi kebanyakan baya ibu saya lah. Mereka akan duduk di sana 4-5 jam kisi proses pembersihan darah. Bila saya berada di tempat duduk ibu saya akan berbual dengan makcik-makcik di sebelah kiri dan kanan. Pendengar Ria 897 FM. Jadi waktu itu saya dapat panggilan daripada majikan saya. Dan kami pun berbual-bual, kemudian saya keluar. Saya keluar dari pusat dialisis. Saya menelefon, berbual dengan majikan saya. Bila berada di kolong blok, waktu itu sekitar pukul waktu asar kalau tak silap saya. Saya nampak ada seorang makcik yang saya kenal. Tapi makcik ini adalah tempat duduk yang kedua. Sedang berjalan seorang diri. Dan saya pun tegur dia. Saya tak tahu namanya siapa, tapi saya kata, "Cik, baru sampai." Dia jalan terus, seorang diri dengan tongkatnya kisi, menuju ke pusat dialisis. Mungkin dia lambat. Setelah setengah jam saya berada di luar, saya pun masuk ke dalam balik. Saya tengok tempat duduk yang kedua masih kosong, tidak ada orang. Jadi saya kembali ke tempat ibu saya. Dan saya berbual dengan ibu. Kemudian, salah seorang makcik sebelah ujung ibu saya, iaitu lat 2 kerusi pun bercakap-cakaplah, mereka berbual-bual ketawa. Kemudian dia cakap, "Engkau tahu tak? Aminah, stesen nombor 2 dah meninggal." Jadi ibu saya tanya, "Aminah mana? Yang duduk depan nombor 2 tu?" Saya sampai terbangun, Kisi, kata Zarina. "Cik, maaf Cik, apa Cik cakap?" "Makcik Aminah yang duduk tempat nombor 2 tu dah meninggal." Tak adalah, baru saya nampak tadi bawah kolong blok." Kau nampak siapa? Kau ni main-main pula." Pendengar Ria 897. Saya tak nak buat tuduhan sembarangan. Saya bangun, saya jumpa misi ataupun jururawat yang sedang bertugas. Saya tanya, "Excuse me, boleh tumpang tanya tak? Makcik yang tempat stesen nombor 2 ni mana "Oh, she passed away 2 days ago." Casey dan pendengar Ria 897. Awal tadi bila saya sedang berbual dengan majikan saya di luar, saya yakin saya nampak dia sedang berjalan menuju ke arah pusat dialisis seorang diri. Meremang bulu rumah saya. "Why?" "It's okay, thank you." Saya pergi ke ibu saya. "Mak, betul lah mak, Cik Aminah dah meninggal." Kisi, itulah pengalaman saya. Terima kasih. Pada malam yang dimaksudkan, saya dan juga rakan-rakan wanita yang lain, girlfriend saya, kami keluar. Sedang kami duduk-duduk santai di kawasan Marina. Dan kemudian satu persatu dihantar pulang. Tapi dalam perjalanan bila kawan saya yang memandu ni, namanya Surya, nak hantar saya pulang, kami jalan harus lalu kawasan tapak tanah perkuburan kubur Kasim. Saya tinggal di Bedok, Kisi. Kawan saya yang hantar saya pulang ni pun sama tinggal di Bedok. Jadi, orang yang terakhir sebelum kami pulang ni, kami hantar tinggal di kawasan Marine Terrace. Kami semua 4 orang keluar. Satu agak jauh sedikit lah. Dari Yishun, kami hantar pulang, turun ke Marine Parade, barulah pulang ke rumah di kawasan Bedok. Bila lalu dekat kawasan kubur Kasim, teman saya pernah
malam yang dimaksudkan. Hentikan kenderaannya, kemudian tanya saya, kau tahu tak ni tempat apa? Saya sebenarnya tak pasti. Jadi saya tanya, tempat apa ni? Inilah Kubu Kasim. Saya tengok teman saya marah yang kau berhenti kat sini buat apa? Tak ada, aku nak tunjukkan kau. Selalu kan dalam rancangan MG12 ada orang cerita tentang Kubu Kasim. Inilah dia. Jalanlah, aku tak sedar hati lah. Janganlah tunggu sini. Saya marah ke si kawan saya. Kemudian dia hantar saya pulang. Entah macam mana, saya dalam perjalanan dari Kubu Kasim ni rasa macam ada sesuatu yang ikut kami pulang. Jadi bila sampai dekat kawasan kolong blok rumah, 1 pagi Casey, saya minta kawan saya Surya ni temankan saya. Surya, teman aku boleh tak ni atas? Tak sedar hati lah. Kau jangan penakut lah. Aku dah hantar kau balik ni kat sini. Dalam kau naik sendirilah, aku tengok kau, okey? Jadi teman saya kata dia akan tengok saya berjalan kat kolong blok. Saya pun keluar dari kenderaan dengan berat hati. Nak telefon mak mesti kena marah. Jadi saya tak telefon mak saya. Saya berjalan menuju ke arah lobi lift. Setiap langkah saya pusing belakang tengok Surya masih tunggu tak. Teman saya masih lagi tunggu. Kemudian Surya telefon. Saya pun jawab, kau tak perlulah pusing-pusing, aku tengok kau. Pergi. Saya jalan sampai di lobi lift. Saya tengok dia masih tunggu. Lepas tu okeylah, tak apa, kau boleh belah lah. Aku dah sampai dekat lift ni. Okey. Jadi saya pun letak telefon. Surya pun berlalu pergi tinggalkan saya di kawasan Bedok. Saya seorang diri 1 lebih pagi. Dan kami tadi bukan pun pergi adventure, singgah dan berhenti sekejap. Betul-betul tepi Kubu Kasim. Saya dah rasa tak sedap hati, Casey. Sedang saya tunggu lift nak turun bawah, saya dengar bunyi macam benda cik-cik-cik beberapa kali. Saya toleh kiri kanan, tak nampak apa-apa. Kemudian saya dengar lagi cik-cik-cik. Mungkin bunyinya macam tu lah. Pendengar Ria 897 FM. Bila saya toleh, betul-betul tempat saya berdiri nampak ada sebatang pohon. Di sebalik pohon saya nampak kepala orang tapi tak nampak badan. Saya punyalah terperanjat, Casey. Dalam masa yang sama, lift pun sampai. Saya masuk ke dalam lift, meremang bulu rumah saya, tekan tingkat 5 rumah saya. Lift naik ke atas, saya keluar lari, terpekik-pekik. Mak! Memang kebetulan mak saya sedang kuati tunggu saya tak balik-balik. Dia buka pintu. Dia suruh saya masuk. Tutup pintu, dia tanya kenapa. Saya tak boleh bercakap. Malam tu tergamam saya sebab ketakutan. Pertama kali Casey ternampak sesuatu depan mata. Tak perlu ikut, hanya berselindung di sebatang pohon dah buat saya rasa gerun. Pendengar Ria 897 FM. Malam tu saya dah serik lagi. Hari Khamis malam Jumaat. Takkan saya jejakkan kaki keluar rumah selepas waktu maghrib. Selepas matahari terbenam. Dan terus sampaikan kisah yang dikirimkan melalui kiriman SMS pada saya dari seorang kakak yang berkongsi pengalaman. Jadi seramai 6 orang. Ya, masing-masing ada pasangan lah, suami dan beliau. Rakan suami 2 orang dan masing-masing bawa isteri lah. Jadi pergi memancing di kawasan yang dikenali sebagai Labrador Park. Kata kakak kita ni, bila kakak nak terkucil, nak pergi tandas, kakak ajak suami temankan. Jadi suami dengan kakak tinggalkan kawasan memancing. Kami berjalan menuju ke arah tandas. Masing-masing masuk tandas, suami pun masuk, kakak pun masuk. Bila keluar nak menuju kembali ke arah tempat pancing, kakak tanya, "Bang, tadi yang kita nampak kat depan tu lorong apa bang Jadi suami pun mengatakan, "Oh, situ kalau awak naik atas, itu tempat kubu. Bukan kubuh Casey, tapi kubu pertahanan dulu perang Jepun ketika British menakluki Singapura." Jadi suami pun tanya, "Awak nak tengok?" "Boleh jugalah." Kakak dengan suami jalan, Casey. Kami tinggalkan tempat pancing, kami belok sebelah kiri. Keluar dari kawasan Taman Labrador, di sebelah sana tu ada macam satu bukit, jogging track ataupun track basikal.
Kakak dengan suami berjalan. Makin lama makin tinggi kita naik. Makin lama makin rapat kakak jalan dengan suami sebab takut malam itu sunyi, sepi dan memang seram. Bila nak dekat sampai, kakak pun dengan segera kata pada suami, "Bang, kita patah balik bang. Tolong bang, jangan naik lagi bang." Awak kata nak tengok. Jadi kakak pun pusing Casey. Kakak dengan suami pusing, sedang berjalan. Suami tanya, "Kenapa dengan awak?" Kakak tak nak cakap. Sampailah keesokan harinya, dipendekkan cerita. Sepanjang malam memancing, kakak macam berdiam. Orang berbual pun tak layan. Sampaikan isteri teman-teman suami kakak bertanya, "Kenapa dengan kakak?" Kakak cuma katakan, tak ada apa-apa, cuma aku mengantuk aja." Jadi keesokan harinya merupakan hari Sabtu. Waktu petang itulah ketika kakak dengan suami sedang duduk sambil berbual-bual. Suami teringat akan semalam, tanya, "Apa yang kakak nampak? Casey percaya atau tidak?" Dalam perjalanan nak sampai dekat kubu pertahanan Jepun, terperanjat apabila kakak terlihat sesuatu. Kelihatan seolah-olah seperti ada seorang gadis sedang duduk menyangkung di atas kubu tersebut. Dari jauh nampak lihat, walaupun macam manusia, tapi Casey kakak nak tanya pada Casey, perempuan mana yang berani duduk dekat kawasan tu gelap gelita seorang diri? Pastinya kakak rasa bukan manusia. Oleh kerana itulah kakak tak nak lanjutkan perjalanan menuju ke arah kubu yang suami nak tunjukkan. Kakak kata pada suami suruh pusing. Suami pula katakan yang dia tak nampak apa-apa. Macam mana kakak boleh nampak? Kakak kata, "Saya nampak bang." Jadi suami kakak mengatakan, "Bila awak cakap pusing balik, mata saya berkeliaran cari, tak nampak pun." Entahlah bang, mungkin nasib tak baik saya agaknya. Casey, itulah pengalaman di kawasan Taman Labrador ataupun Labrador Park yang berlaku beberapa bulan yang lalu. Terima kasih.